Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tak kuat sangat. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Belum makan lagi? Macam mana ni Dr. Mazan? Tu siapa suruh tak makan kan? Saya difahamkan dalam dewan kita ni ada kurang lebih 30,000 yang hadir pada malam ini, sebab bicara di FB itu seumpama nak pecah dewan ni kehadirannya. Tetapi alhamdulillah separuh daripadanya kita bagi tepukan kepada semua yang hadir. Saya kira macam husnuzon lah, yang tidak hadir sedang buat cover lagu Kun Anta. Semua daripada FKP ya? Ya. Ada daripada FSU? Ayo kita angkat tangan sedikit kalau daripada FSU. Oh, seorang. Okey, Quran Sunnah. Okey, bahasa utama. FST. Apa lagi? FEM. Okey. Apa lagi ya? Medik dan pergigian tentu sekali tidak ada. Dan bakinya adalah FKP lah. Okey, ada fakulti lain yang baru wujud, tak ada Baik, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua kerana sudi hadir pada malam ini. Baik, saudara yang dihormati sekalian, saya Ustaz Hariri, tuan rumah bagi Wacana Alumni. Kalau kita lihat kepada poster yang terpampang di hadapan kita, sejak penubuhan USIM tahun 2000 dan majlis convocation pertama KUIM pada tahun 2003 telah mengangkat seorang wanita daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Saudari Halilah Abdullah, sebagai penerima pertama Anugerah Pelajaran Diraja pada tahun 2003. Selepas 2003, 2004 Saudara Wan Fazrul daripada FKP mengungguli bagi anugerah tersebut. Tahun 2005, seorang Presiden NPP telah layak menerima anugerah yang tidak bertepi, Saudara Nisar bin Ahmad. Kemudian selepas itu, tahun 2006, pasangan duet daripada wanita, Junaidah dan Bahiyah, kembali mengungguli anugerah tersebut. Bangkit semula kedua-dua daripada Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Saudara Anwar dan juga Saudari Cik Azliza, yang telah mengungguli anugerah pelajaran diraja. Selepas daripada itu, muncul pula dua orang pasangan wanita, iaitulah Fauziah binti Hasan dan juga Lijawati daripada Sabah, yang turut sama dinobatkan sebagai penerima anugerah diraja bagi tahun 2008. Pada tahun 2009, Saudari Khairun Nisa daripada FEM dan Saudara Ahmad Tarmizi mengungguli anugerah tersebut, mengetepikan calon lain seperti Hariri. Tahun 2010, Nura Asmira dan Alia mengungguli anugerah tersebut. 2011, Syahrul Faizi dan Saudara Firdaus Abdul Rahman mengungguli bagi penerima anugerah tersebut. Amirah dan Nurul Hayati kembali pada tahun 2012. Zaim, wakil pertama FST, mengungguli anugerah tersebut bersama Nizwan, juga orang pertama daripada FPBU mendapat anugerah tersebut. Dan paling terakhir, kita alu-alukan juga Saudara Iqmal yang berada di hadapan, juga merupakan seorang penerima anugerah diraja bersama dengan Saudari Nurul Syuhada. Baik. Analisanya mudah, saudara sekalian. Daripada dapatan kajian dari sudut jantina, seramai 12 orang pelajar wanita pernah mendapat anugerah pelajaran diraja berbanding 9 orang daripada mahasiswa yang mendapat pelajaran anugerah diraja. Dan kalau kita narrow dari sudut fakultasnya, Fakulti Ekonomi dan Muamalat adalah fakulti yang mempunyai ramai penerima anugerah, iaitu seramai 6 orang. Diikuti dengan Fakulti Syariah Undang-Undang dan juga Fakulti Kepimpinan Pengurusan, seramai 5 orang, 2 wakil daripada Fakulti Quran Sunnah dan 1 wakil daripada Bahasa Utama dan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Bakinya insya-Allah pada tahun ini. Ya. Bagi FST juga seorang penerima. Baik.
Persoalannya malam ini adalah bagaimana mereka mencapai kemuncak di dalam status akademia dan apakah yang mereka rasa dan apakah yang mereka dapat daripada anugerah tersebut, dan paling mustahak adalah bagaimana untuk kita mendapat inspirasi daripada kejayaan tersebut. Ayo kita undang 3 alumni generasi. Saya undang ketiga-tiga mereka, Ustaz Wan Fazrul, Azdi bin Wan Razali, penerima anugerah tahun 2004, Ustaz Muhammad Syahrul Faizi Muhammad Zaini, penerima anugerah 2011, dan Cik Nurul Syuhada Sudiro, penerima anugerah 2014. Berikan tepukan kepada ketiga-tiga mereka. Mat, bebas. Bebas, pilih mana yang suka. Silakan duduk di rumah saya yang serba indah ini. Baik, setelah saya memuja dan memuji anda sebentar tadi, kita kongsikan tentang sejarah mungkin, dan hari ini kita tampilkan untuk kita belajar sesuatu. Kalau dalam permainan ada aturan permainannya, tentu sekali dalam wacana kita ada aturan berwacananya. Maka pada malam ini kita akan adakan 2 pusingan untuk saya Q&A bersama dengan ketiga-tiga panelis, tukang tanya dan tukang jawab. Dan selepas itu saya akan buka kepada anda semua untuk bertanyakan soalan. Boleh? 2 penanya soalan awal, saya akan hadiahkan 2 buku saya. Bukan 2 buku saya, 2 buku daripada rumah saya yang saya bawa untuk anda. Boleh? Ya, satu saya macam nak hadiahkan yang pink ni kepada lelaki. Yang ini ni kepada wanita. Boleh 2 penanya soalan. Tidak termasuk Dr. Mahzan lah. Kalau Dr. Mahzan tanya, kita singkirkan. Juga alumni kita yang banyak mengemudi pejabat perhubungan kita lah. Baik. Kita nak mulakan pentas bicara kita Wasim pada malam ini dengan saya nak mulakan, kalau ikut susunannya adalah yang paling seniornya dan yang paling abang sadornya di sana. Ustaz Wan Fazrul, mungkin sambil kita uji mikrofon. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khabar baik. Ustaz Hariri. Saya difahamkan Ustaz baru pulang daripada United Kingdom. Alhamdulillah. Buat apa tu Ustaz? Bertemu isteri kedua ke apa? Betul, isteri kedua. Dan ketiga dan keempat dan seterusnya. Tapi isteri saya tu dia dalam lembaran-lembaran. Buku-buku, manuskrip-manuskrip. Tu isteri-isteri saya tu. Isteri-isteri Apa aktivitinya Ustaz di sana? Alhamdulillah, untuk tempoh 3 bulan saya ditawarkan untuk menjadi visiting researcher di The Center for Muslim Christian Studies, Oxford sana, dan berada di bawah penyeliaan seorang pensyarah daripada Oxford untuk saya berkongsi lah hasil penulisan PhD saya untuk dia komen, dan juga saya ambil peluang lah menghadiri seminar-seminar yang diadakan di Oxford University itu. Baik, Alhamdulillah. Saya ingat kita berikan tepukan kepada Ustaz Wan Fazrul, seorang pensyarah bahagian Comparative Religion, pembandingan agama di Fakulti Kepimpinan Pengurusan. Di sebelah beliau, saya ingat kalau tak kenal ni maknanya tak kat rumah tak ada TV dah ni. Duduk hidup zaman bila. Ustaz Syahrul Faizi bin Muhammad Zaini, sambil kita uji mikrofon Ustaz. Apa khabar Ustaz? Baik-baik, Alhamdulillah. Ustaz sihat? Alhamdulillah, saya difahamkan menerima cahaya mata yang kedua. Yang kedua, Alhamdulillah. Jumaat ni genap sebulan. Sebulan. Daripada isteri yang? Isteri yang pertama, insya-Allah. Doakan. Sebab dia sebut macam tu, isteri dia baru WhatsApp tadi kan. Okey. Macam mana Ustaz, perkembangan mungkin sedikit apa yang sedang dibuat ke sebagainya? Okey, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali terima kasihlah Ustaz Hariri, terima kasih juga diucapkan kepada pihak penganjur, Fadil Ustaz Dr. Mahzan. Saya pun rasa teruja sebenarnya nak jumpa adik-adik, nak sharing the experience, sharing moment, sebab saya yakin adik-adik semua ni insya-Allah salah seorang, ataupun kalau tak boleh semua nak jadi ataupun anugerah pelajaran diraja kan. Sebab you seem
offer 2 je. Tapi insya-Allah adik-adik semua ni yang datang bukan sebab Dr. Mahzan yang suruh. Ya, bukan sebab Dr. Mahzan yang wajibkan. Walaupun begitu. Tapi adik-adik, saya yakin adik-adik semua insya-Allah semuanya datang nak korek rahsia kami-kami yang ada di depan ni, dan saya yakin juga adik-adik ingin mendapatkan satu inspirasi. Bila mana lepas ni datang kelas, masuk exam, insya-Allah sentiasa teringat aku, kalau bolehlah insya-Allah aku akan jadi sebagai anugerah pelajaran diraja. Dan perkembangan saya sekarang ni Ustaz, quite sibuk sikit. Tapi so far okeylah, duduk bujang sekejap. Rumah dekat Perak dan sekarang tengah Bantang. Okey, alhamdulillah, maksudnya banyak masa yang saya boleh bahagikan. Tadi petang pun saya baru selesai rakaman bersama dengan Duta Besar Malaysia ke Mesir dan juga Palestin, bicarakan tentang bagaimana hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga kedua-dua negara tu. Dan insya-Allah pada 9 hingga 14 nanti dapat job baru untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan peringkat antarabangsa. Dan insya-Allah ada satu program yang bakal bertemu dengan anda semua, satu program yang namakan sebagai Rehlah Bersama Mufti. Kalau kita nak tengok mufti tu, kalau sebelum ni kan mufti ni kan just berpakaian jubah, pakai kopiah, pakai serban. Itu persepsi kita kan, first impression kita. Tapi dalam program Rehlah Bersama Mufti ni, saya nak bawa the real face of mufti. Maksudnya kita nak kenal mufti ni di dalam apa maksudnya dalam other side. On air bila Ustaz? On airnya dalam lepas raya, insya-Allah. Kita berikan tepukan kepada Ustaz Syahrul Faizi. Syukran. Orator berinspiratif. Okey, baik. Hampir sebelah saya yang kita katakan penerima paling bongsu lah, bersama dengan saudara Ikmal di hadapan ini, Cik lagi ya? Cik Syuhada Sudiro, apa khabar? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. So, kalau tak sihat tak sampai sini. Kalau tanya perkembangan memang nampak tak berapa nak kembang. Saya terasa seperti dipuji ya. So sekarang buat apa ni? Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi moderator kita yang handsome dan segak. Tak ketinggalan yang sado-sado belah kanan saya ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. Ni tak mula lagi jawab itu je. Ya mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih ya Allah perkembangan saya. Sekarang ni saya tengah duduk sebenarnya. Okeylah, secara jujurnya sebenarnya Hashtag kelakar sangat. Ustaz, yang itu lagi kelakar Ustaz. Hashtag Ustaz tu jauh lagi kelakar daripada statement saya sebenarnya. Okey, sebenarnya sekarang ni saya sedang berkhidmat sebagai pegawai penyelidik sosial di Universiti Sains Islam Malaysia, specifically di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan yang saya sayangi. Okey. Baik, menjadi satu perdebatan jugalah di bukan perdebatan lah, kita kata persoalan kenapa menampilkan semua daripada fakulti yang sama. Sebenarnya asalnya adalah kita cuba nak menjelajah, Dr. Mahzan ya. Wacana ini cuba nak menjelajah ke setiap fakulti. Dan semua kita akan bawakan penerima-penerima ataupun the best student daripada setiap fakulti untuk kita bincang dan menyerap masuk dalam arena disiplin pengajian mereka. So insya-Allah lepas ni kita akan bergerak satu fakulti ke satu fakulti yang lain lah. Baik, kita nak mulakan. Ustaz Wan Fazrul boleh mulakan dahulu. Kita katakan dahulunya bila sebut QUIM ni macam-macam persepsi yang keluar. Kita masuk di zaman QUIM ini, orang kata kolej swasta lah dan macam-macam istilah yang diberikan. Soalan pertama, macam mana Ustaz boleh buat keputusan untuk masuk ke QUIM sebagai generasi kedua? Dan apa suasana yang berlaku pada saat itu yang sehinggakan Ustaz boleh bergelar sebagai Royal Award recipient pada edisi yang kedua? Sila Ustaz. Okey, alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada Ustaz Ariri, rakan-rakan panelis, syuhada dan juga Ustaz Syahrul Faizi. Penubuhan QUIM yang sebenarnya adalah satu rahmat kalau tanya pada saya.
ketika itu kelulusan pewartaan penubuhan KUIM itu sendiri pada tahun 1998 dan kemudian diluluskan di Parlimen pada tahun 1999 atau 2000 lebih kurang. Saya kena belek balik. Kemudian pengambilan pelajar sulung, Abang Marwan ada sini. Cari tak jumpa ni. Yang tu abang sulung. Paling sadar antara yang sadar. Abang Marwan. Marwan Tahir. Sekarang ni bertugas di penerima daftar di Pejabat TNC HEP. Pengambilan pelajar sulung lebih kurang 255 orang. Dan kami batch yang kedua 553 kalau tak silap saya. Rasa saya ingat figure tu sebab masa tu kita berada di sebuah pondok kecil. Kenapa saya panggil pondok kecil? Sebab jumlah yang tak ramai dan kita ditempatkan di 2 asrama. Riviera 2 dan Riviera 3. 1 dan Riviera 3. Dan fakulti semua di Menara MPAJ. Jadi bila kita balik kampung, so kami akan canang lah di kampung tu. So kami semua berjaya panjat Menara Gading. Sebab Menara MPAJ. Masa tu Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan tingkat 12 kat Menara MPAJ tu. Syariah tingkat 10, Quran Sunnah tingkat 11, Chancellery tingkat 15, HEP tingkat 13, Library tingkat 14. So bertingkat-tingkat. Okay. Yang menjadi mangsa selalu pelajar lelaki lah. Kalau nak cerita balik kenangan lama ni, masa tu memang pelajar lelaki tak sadar. Semua kurus. Sebab berebut lift dengan pelajar wanita muslimat. Lift ada 3 je. So bayangkan macam mana gerombolan wanita bertudung hitam, putih, merah, hijau ni semua kan. Keluar daripada bas tu serbu lift 3. Kan. So kami yang pelajar lelaki ni terpaksalah panjat tangga. So tak sadar lah masa tu. Memang kuh kering. Kan. Berebut nak masuk kuliah. Kan. So itu antara sedikit lah pengalaman yang dulu. Yang mana bagi saya adalah satu pengalaman yang sangat manis. Sebab walaupun kita baru, tak dikenali ramai yang menganggap ini kolej universiti swasta yang tak jauh beza dengan kolej-kolej universiti yang lainnya. Profit base, mungkin kurang kualitinya. Tapi bagi saya, satu pengalaman yang manis yang saya boleh kongsi adalah walaupun kita baru, tapi tenaga pengajarnya adalah kebanyakannya. Kalau saya tak tahu lah pengalaman Dr. Mazan sebagai generasi yang ketiga, tapi kami yang pertama dan kedua ni boleh saya katakan profesor dan Profesor Madya yang mengajar kami dahulu. Okay, saya sempat belajar dengan Prof Hasin sendiri, dengan Prof Datuk Dr. Muhammad Muda, dengan Tan Sri Syukur dengar dia punya kuliah, walaupun dia tak mengajar secara formal, tapi kita istifadah daripada kuliah-kuliah yang diberikan, tazkirah yang diberikan, dengan Prof Datin Mizan, Prof Naim, dengan prof-prof daripada universiti-universiti lain yang tolong mengajar juga di KUIM ketika itu, Prof Ahmad Ali Hassan, okay, ada antaranya yang dah meninggal pun. So saya ambil kesempatan ni lah kalau boleh kita sedekahkan Al-Fatihah lah kepada arwah guru-guru kita dan juga rakan-rakan seperjuangan kita, ya, alumni USIM ni, ya, Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi bagi saya itu pengalaman manis. Walaupun pandangan orang nampak kita ni macam swasta, tak ada benda yang baru kan. Lepas tu duduk di Riviera. Lepas tu di MPAJ pula, tengah-tengah bandaraya yang sibuknya. Bawah tu dengan pusat snookernya, dengan shopping kompleknya kan. Kalau perempuan nak cari tudung bawah tu, pergi je. Tekan tingkat 4, tingkat 3, pergilah shopping kat situ kan. Yang lakinya yang nak pergi CC kat situ kan, nak main snookernya kat situ kan. So pilihan pada kita. Okey, dan bagi saya bila dah ada pilihan tu, buatlah pilihan yang baik. Kan? Walaupun di Kuala Lumpur macam saya sendiri pun alhamdulillah lah, di Kuala Lumpur tu kita dekat dengan universiti-universiti lain, di UM dengan UKM, dengan library Pusaka Negaranya, okay, dengan kelas-kelas tafakuh fiddin yang
sekitar Kuala Lumpur tu yang sangat banyak masjid pandang indahnya, Kampung Ceras Baru, okay, di surau-surau. So bagi saya blessing in disguise. Tu kan, rahmatan yang kita, kalau kita tak pandai ambil peluang, kita sebenarnya telah merugikan masa kita. Macam kami dulu, kalau Ustaz Ari ingat, 3 tahun je pengajian dulu. Okay. Macam antum sekarang 4 tahun, dan ada yang 5-6 tahun law 5 tahun kan. So FKP pun ada juga Ustaz, 5-6 tahun. Repeat. Ya. Tapi tak apa, kata guru saya, ngaji lama tak apa. Okay, ngaji lama tak apa, sebab kita mengaji bukan buat benda lain. Bukan kita buat benda yang tak elok, mengaji. Tak apa mengaji. So jangan rasa sedih, jangan rasa gundah gulana. Okay? Kita ambil tu sebagai motivasi kita untuk perbaiki grade kita. Tapi kalau boleh habis cepatlah. Sebab sekarang ni kalau kita tak potong masa akan potong kita. So fokus, gunakan masa sebaik-baik yang mungkin. Dengan kemudahan teknologi maklumat, dengan kawan-kawan yang ada ni, Ustaz Syahrul Faizi ada sini untuk rujuk, Dr. Mahzan ada, ya, profesor-profesor yang ada di USIM ni. Patut kita gunakan sehabisnya. Okay? Cuba jangan buang masa dengan benda-benda yang kurang bermanfaat. Al-aham qablal muhim tu. Saya tahu banyak benda lain yang penting. Dalam kehidupan belajar ni, macam saya dulu pun, terus terang cakap, saya tak ada program-program macam ni. Ini rakam ni, saya mengaku. Saya program macam ni, saya tak ada. Saya cakap betul. Saya banyak program di luar lagi. Kan, tafakuh di banyak-banyak tempat lagi, dengan kawan-kawan lagi. Kita banyak lagi program kita. Kan? Tapi kita guna benda yang positif. Kita bukannya kita buat benda yang yang tidak membina kita punya personality, keilmuan kita, intelektual kita. Okay? Baca bukunya. Okay? Dan bagi saya, kita jangan fikirkan soal nama tu sangat. Okay? Kalau nak ikut malu, memang malu. Terutamanya kalau masa kami masum dulu, saat hari kalau saya boleh kongsi, 7-0, 13-0 tu biasalah. So kalau masuk dalam gelanggang tu, underdog dah datang. Sayur. Ni geng-geng kangkung, sayur semua ni. Musim. Kuim, bukan musim, kuim. Dekat itu. Ini belasahan semua ni. Kan? Tapi kita ambil sebagai semangat. Bagi kita, kalau kita tak masuk bertanding, awal-awal lagi kita dah kalah. Kan? Masa tu kalau saya boleh share, sempatlah, tak tahulah, mungkin peluang kot Ustaz Riri. Boleh wakil Kuim ketika itu untuk takraw kan, sebelum sadar lah. Anak tekong. Okey. Kalau universiti lain tu, orang kata apa, servis kuda, kita servis unta. Kan, kena kepala kita. Siapa? Anak sempat, kami sampai sempat lawan dengan Azlan Mubin, kalau kenal Azlan Mubin, player negara. Masa tu dia wakil UPM. Tu. Kira hebat dah tu. Hebat, tapi bekas lah dahi tu. Dahi paha belakang ni nak belok dia punya gulung tu. Boleh tahu lah kan. Boleh try lah, siapa yang minat takraw tu boleh rasa sendirilah. Tu. Tapi kita cabar diri kita. Okey. Kan, kita cabar dia. Cuba juga kita lawan dia orang kan. Memang nampak macam belasahan. Okey, universiti yang yalah tak ada makar tempat tetap kan. Macam UIA, UM, UKM. Tapi itu peluang bagi saya. Cuba gunakan apa yang kita ada hari ini sebagai lonjakan. Cuba buat strategi. Okay? Sebab sekarang ni rasa dengan kemudahan teknologi yang ada, kita boleh pakat dengan kawan-kawan kita. Macam sekarang ada persatuan mahasiswa kan. Kalau di FKP pun ada dakwahnya, akidahnya, kaunseling, komunikasi. Di fakulti-fakulti lain pun ada dia punya law-nya, okay? Qurannya, multimedia, sunnah dan lain-lainnya. So cuba link dengan persatuan mahasiswa yang lain kan. Cuba kita bersama-sama dengan universiti-universiti lain dan cuba kongsi resource tu. Okay? Dengan situ kita boleh buat quantum leap kita boleh buat lonjakan yang lebih jauh daripada orang yang tak boleh melonjak diri dia pun. Tapi kena strategi lah bagi saya Ustaz Hari itulah. Jangan pandang sangat kepada baru tu. Okay? Baru ke lama ke, bukan itu masalahnya ataupun isunya. Isunya kita sendiri yang membawa diri kita, yang mencorakkan diri kita, dan di situlah orang akan nampak siapa kita sebenarnya. Okay. Saya ingat satu perkara yang boleh kita ambil penekanan adalah jati diri kita. Maknanya kita mesti kuat dan sentiasa sibukkan dengan majlis ilmu. InsyaAllah kita boleh sukses dan jadi abang sadar.
#Sado. Baik, Ustaz Syahrul. Saya teringat kembali kalau zaman-zaman kita belajar dulu, Ustaz Syahrul bawah sedikit pada saya, junior lah. Pada waktu itu saya ingat ada beberapa posisi yang cuba nak diangkat oleh masyarakat kampus Syahrul ini, sama ada posisi MPP, persatuan dan sebagainya. Tetapi anda menumpukan sepenuh perhatian kepada akademik. Dan satu soalan yang boleh saya tanya adalah, apa makna anugerah diraja kepada diri anda? Subhanallah, tabarakallah. Wow, soalan yang saya kira susah juga nak jawab tu, Ustaz. Ni tak bagi tahu tadi kan? Memang ini on the spot ni, memang wow. Okey, tak apa, kita cuba jawab. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, saya sangat gembira hari ini sebab dapat jumpa lagi dengan Al-Fadhil Ustaz Hariri. Ustaz Hariri ni kami pernah bersama di Kuza, Ustaz. Di Kuza, Ustaz Hariri senior tapi Ustaz Syariah. Usuluddin, ya. Saya dakwah. Ni Kuza juga ni? Kuza. Ustaz Hazan. Subhanallah. Otai. Okey. Jejak kasih kejap kat sini. Okey, tak apa. Ustaz, bila cakap tentang erti anugerah pelajaran diraja ni, Ustaz, dan tajuk kita pun realiti atau fantasi. Tapi sebelum tu saya nak tanya pada adik-adik semua, ya, mahasiswa-mahasiswi yang saya kira insya-Allah anda semua adalah bakal penerima anugerah pelajaran diraja. Amin lah sikit. Amin. Tapi kalau yang result SEM 5, 2.5 ada apa? Dia kalau 2.5, dia kena 4 flat. Tinggal baki lagi tu kena 4 flat tu betul. Semua kena 4 flat. Ada harapan lagi, insya-Allah, optimis. Kita kena optimis tau. Yang senyum tu macam dia lah tu. Okey, baik. Setiap mahasiswa memang mengimpikan untuk dianugerahkan anugerah pelajaran diraja ni. Tapi sebelum tu, kalau ikut pengalaman saya, Ustaz Wan, saya dulu tidak ada pengetahuan yang jelas berkenaan dengan anugerah pelajaran diraja. Saya tahu tentang anugerah pelajaran diraja ini hanya sewaktu tahun 2 atau tahun 3 begitu. Sebab kita tahu masa tu adalah kita nak fokus belajar je. Tetapi adik-adik, kadang-kadang kita perlu berangan tau. Okey, bila adik-adik semua dah tahu anugerah pelajaran diraja itu apa, adik-adik kena berangan. Ya? Tapi hari ini kita dimomokkan dengan angan-angan mak jenin. Kita dari sekolah rendah dulu, kita dah tahu bahawa angan-angan mak jenin ni teruk, negatif. Tapi adik-adik, angan-angan Syahrul Faizi, I become somebody. InsyaAllah. Dan angan-angan anda semua, insyaAllah you will become somebody. Jadi adik-adik semua, simpan angan-angan adik-adik semua untuk satu hari nanti aku akan dianugerahkan sebagai penerima anugerah pelajaran diraja. Boleh? Boleh, insya-Allah. Sebab dulu memang saya berangan-angan untuk menjadi yang terbaik di kalangan yang terbaik. Okey, tapi saya tak kenal langsung anugerah pelajaran diraja. Tetapi apabila saya menemukan satu turning point sebenarnya, turning point yang akhirnya mengubah 100%, 360 kehidupan saya. Adik-adik, saya ni late bloomer, syahada. Late bloomer, maksudnya saya ni lambat, Ustaz. Saya ni lambat berkembang. Kalau bunga tu, dia ada dua tau. Dia early bloomer dengan late bloomer. Dan manusia ni juga, adik-adik kena tengok, adik-adik ni late bloomer atau early bloomer. Late bloomer ni, kalau macam saya, dekat sekolah rendah, memang walaupun anak cikgu, tapi dapat 3A 2B je. Orang expect 5A. Maksudnya lambat berkembang. Masa PMR, Ustaz, 4A 4B 1C. Itu antara yang paling teruk sekali lah. Orang tengok sebelah mata je kita. Okey, masuk form 4, lagilah teruk. Bila mana SPM, adik-adik, saya ni diumpamakan sebagai picisan je. Dia ada angsobiah masa sekolah menengah dulu, Ustaz. Yang hebat-hebat semua kat depan. Yang kita ni yang kata tak adalah hebat sangat. Hebat tu hebat jugalah kan. Kesian dengan diri saya ni kan. Nak dipuji juga diri saya ni lah. Kesian kan. Lepas tu, Ustaz, bila mana saya SPM, semua saya pukul rata. A ada, B ada, C ada, D ada, E ada. Cuma yang tak ada, Alhamdulillah, 9 yang tak ada. G tak ada. Tapi nak katakan adik-adik, bayangkan waktu tu memang saya down, very very down. Nak tengok orang ni segan tau. Nak ambil, dah tahu result tu memang sangat segan. And then budak-budak yang hebat-hebat tu, semua pandang kita lekeh je. Masa tu saya fikir,
ya Allah, apa nak jadi dengan aku ni? Dan saya dapat kuza, pun masih main-main juga. Pun main-main juga. Tak ada kesedaran langsung masa tu. Tak ada kesedaran lagi. Maksudnya kita ikut orang, kawan-kawan belajar, kita belajar. Kan, kawan-kawan main, kita main. Dapatlah result yang so-so juga. Saya dapat tawaran ke Jordan, ke Mesir, tapi Allah tak izinkan. Dapat USIM. USIM je, USIM benda USIM ni Ustaz dulu. Seriously. Dapat pula dakwah dalam urusan Islam. Oh, okeylah, bolehlah. Sebabkan kita dakwah dulu. Terimalah Ustaz, terima. Okey. Tapi the turning point bila mana saya duduk dekat USIM, kita diploma dan kita rasakan bahawa adik-adik kita ramai yang stam dan kita rasa macam kita ni yang paling tua sekali. Dan tapi orang tak panggil abang lah kan. Geli juga kalau orang panggil abang kan. Okey, panggil nama lah kan. Tapi masa tu saya dapat result yang pertama. Result pertama itulah yang menjadi turning point untuk diri saya adik-adik. Ya, masa tu kita tak ada Iwadi ni tak ada. Kita ambil dekat kaunter. Jadi excited tau masa tu. Bila masuk ramai-ramai kan. Buka ramai-ramai. Buka sama-sama ni. Okey, kau buka dulu, aku buka dulu. Tak nak. Kita buka sama-sama. Tunjuk sama-sama. Betul adik, itu antara great moment saya. Buka dan saya nak kongsikan kepada adik semua 3.88. Masa tu SEM 1 dan saya tak rasa apa-apa masa tu. Saya tak rasa apa-apa kata 3.88. Benda ni kan macam okey, itu je. Sampailah seorang kawan saya kata-kata keramat sampai hari ni saya ingat. Saya ingat waktu dan momen dia cakap dengan saya, "Kau dapat 3.88 je." Macam tu dia cakap saya, "Kau dapat 3.88 je." Kalau adik-adik saya cakap macam tu pada adik-adik semua, apa rasa? Kau ni okey ke tak okey? Demam ke? 3.88 je. Jadi dekat situ saya berfikir tau. Maksudnya dia expect saya untuk mendapat lebih daripada tu. Bayangkan. Dan that's the turning point untuk saya tak pandang belakang lagi, untuk saya terus pecut dan masa itulah saya totally berubah, berhijrah ke arah yang lebih baik. Maksudnya orang nampak kelebihan yang kita ada. Cuma kita tak nampak kelebihan tu. Tetapi Allah turunkan ataupun Allah tunjukkan jalan melalui cara tadi. Sebab itulah lepas saya dah SEM 2, saya buat betul-betul, saya struggle betul-betul. Saya dah tak nampak dah main-main. Saya macam Ustaz Ari kata tadi, saya nak fokus pada study sampai saya tolak MPP. Saya tolak tu macam masa tu saya aktif dengan nasyid. Sampai saya buat keputusan drastik, saya keluar daripada nasyid. Sebab saya betul-betul nak fokus pada study. Itu memang saya punya impian. Dan saya berangan-angan satu hari nanti insya-Allah saya akan dianugerahkan the ultimate achievement. Mula dengan angan-angan nanti. Mulakan dengan angan-angan. Angan-angan itu kalau disusuri dengan tindakan, insya-Allah angan-angan itu akan berubah menjadi realiti. Dan itulah pengalaman saya. Dan bila mana dah tahun 3 atau tahun 2 itu, barulah Dekan Dr. Rusdan perkenalkan saya kepada anugerah pelajaran diraja. Dan ketika itulah sewaktu segalanya berubah. Sebab masa tahun 1, tahun 2 dan pertengahan tahun 2 itu, saya fokus pada study je. Tak fikirlah lain. Tolak tu, tolak ni, keluar nasyid dan sebagainya. Maksudnya saya fokus, saya tersilap. Sehinggalah Dr. Rusdan guide saya untuk kata, "Syahrul, you have to go." Maksudnya pergi ke mana-mana and then try to berikan manfaat kepada orang lain. Join group, join club sebagainya. Itu yang menjadi turning point saya. Saya betul-betul buat dan insya-Allah adik-adik, sekarang ni saya masih lagi tak sangka. Kawan-kawan saya yang duk kutuk-kutuk dulu, memang sampai sekarang dia tak percaya lagi saya boleh mendapat anugerah pelajaran diraja. Tetapi saya katakan tadi, mulakan dengan angan-angan, kemudian disusuri dengan tindakan, insya-Allah adik-adik, benda itu akan menjadi satu ejen pendesak, ejen penggerak adik-adik untuk berjaya. Itulah saya kata the meaning of anugerah pelajaran diraja ini, the ultimate achievement. Dan saya bila mana saya dipilih, saya sangat bersyukur Ustaz. Tapi saya agak galat sebab ayah saya tak dapat melihat anaknya hari ini. Tapi saya sentiasa doakan dia dan bila mana saya nampak medal itu dan juga sertifikat, saya automatik saya akan teringat ayah saya dan saya akan bercakap sendirian, "This is for you." Jadi adik-adik ingatlah, adik-adik belajar di sini, adik-adik pegang harapan ibu dan juga ayah.
Sebab itu saya suka nak share. Sebab adik-adik semua ada potensi, ada satu keupayaan lebih daripada kami di sini. Dan harap-harapnya perkongsian kami hari ini, adik-adik boleh jadikan sebagai satu inspirasi, insya-Allah. Kalau kami boleh, adik-adik juga boleh. Allahu a'lam. Baik, saya ingat poinnya adalah fokus. Ya, fokus kepada apa yang kita mahu, achievement yang kita nak, maka kita akan bertukar menjadi tindakan kita dan seluruh panca indera kita akan bergerak kepada angan-angan tersebut. Bila Ustaz Syahrul sebut 3.88 tadi, orang kata itu je. Saya dapat first sem 3.45. Orang kata power siut. Lain benar Ustaz. Lain. Itu lah. Saya pun rasa hebat dah. Akhirnya saya tak skor sangat lah. Tak ada gurau macam mana. Dan satu perkara saya nak bongkarkan, Ustaz Syahrul, dia pakai macam sesuatu di tangan, bukan sekarang terlibat dengan Tomai, bukan-bukan. Ya. Dia kecederaan sedikit bermain tenis. Ya. Dan suara dia sedap, nanti kita minta dia suruh nyanyi satu lagu. Boleh? Kun anta, kun anta. Be yourself. Tak tanya ke pegang mic? Ingat orang nak tanya ke? Tak ada. Tak tanya. Saya rasa dia aniaya. Saya rasa dia aniaya. Okey, itulah wanita. Sabar je lah Saya nampak lebih ramai wanita Ustaz. Saya lebih nampak ramai wanita. 12 daripada 9 penerima anugerah. Nasib kot. Ustaz. Hashtag. Cabaran tu Ustaz, cabaran sebenarnya tu. Cabaran. Sebenarnya memang dalam psikologi kita kena banyak puji orang lelaki. Dalam majlis dia lelaki kurang, kita kena banyak puji sebab orang lelaki kurang kasih sayang. Syuhada. Ya saya Ustaz. Penerima paling monsu. Saya ingat dengan situasi yang Ustaz Fazrul dan Ustaz Syahrul sangat berbeza. Ustaz Fazrul di awal QUIM dan Ustaz Syahrul adalah tahun pertama pertukaran nama. Dan anda sudah berada di satu posisi, maknanya USIM sudah stabil dan pembangunannya begitu pesat. Soalannya adalah dengan situasi yang berbeza, dengan kemudahan sebagainya, adakah di tahun pertama anda menjejak kaki di USIM ini sudah mempunyai angan-angan untuk menjadi pelajar terbaik USIM, ataupun dia secara bagaimana pergerakan ke arah kecemerlangan itu? Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz. Ya Allah Tuhanku, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Risau nak jawab tu. Nak tahu tak sebenarnya, saya rasa macam ada link pula, macam ada tali pusat bersambung dengan Abang Faizi ni sebenarnya. Dengan tali pusat bersambung. Astagfirullahalazim. Ustaz. Tahu tak kenapa? Dia bayar sikit Ustaz. Sebab nama rumah saya pun Syuhada juga. Kau ada chemistry tu. Percaya atau tidak, saya minta maaf lah kalau Abang Faizi rasa geli. Tapi sebenarnya saya panggil Abang Syahrul Faizi ni Abang. Sebab jawab persoalan Ustaz hari ini, saya kena buka cerita saya masa tahun 1. Percaya atau tidak, waktu tu saya tahun 1, Abang Syahrul Faizi adalah Presiden PMFKP, Persatuan Mahasiswa Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Pengasas. Dia penghancur. Jangan. Sedih kawan ni. Dia bukan penghancur Ustaz, dia perosak je. Okey. Okey, sebenarnya pada waktu tu kita dihimpunkan dalam satu perjumpaan mega tau. Perjumpaan mega FKP yang mana memang tiap tahun untuk junior-junior tu ada. Dia ala orientasi tapi tak pergi orientasi. Waktu tu Abang Syahrul Faizi dia bercakap kat depan. Saya rasa macam, ya Allah, sukanya dengan suara abang ni. Rupanya nasyid. Baru saya tahu rupanya dia nasyid tau. Saya waktu tu dia cakap. Ustaz Muhammad Fazrul penasyid. Saya dah pencin lah. Sebab dia dah pencin. Dia dah pencin. Waktu tu Abang Syahrul Faizi berkongsi tau. Waktu tu saya tahun 1. Abang Syahrul Faizi berkongsi begitu begini. Lepas tu dia ada cakap pasal yang daripada awal-awal dia cakap tu saya tak dengar sangat pun sebenarnya. Tapi saya tersuka pula dengan satu statement yang mana dia promote Yayasan Tunku Abdul Rahman punya beasiswa Waitar. Lepas tu dia kata untuk dapatkan Yayasan Tunku Abdul Rahman punya beasiswa kita kena apply dan adalah dia punya prosedur semua. Lepas tu saya ni sebenarnya nak buka rahsia sikit lah. Saya ni pun late blower juga macam Abang Syahrul Faizi. Saya bukan pandai pun, ya Allah, UPSR 3A je pun. Abang Syahrul Faizi 4A, bagus juga.
Alamak, oops, nampak tak late blower dia tu? Tak pick up pun. PMR. Abang Syarul Faizi 4A, saya 3A je pun PMR. Ya Allah. Tapi saya tak pukul rata lah, saya pukul-pukul ABC je. Thanks. SPM saya dapat 5A je pun. Ya Allah. Stam pun biasa-biasa je. Masuk USIM, dapat pula sarjana ditawarkan sarjana muda komunikasi. Ya Allah tuanku, komunikasi apa ni? Oh, saya belajar komunikasi tau. Ini dakwah, ni dakwah, ni dakwah. Saya seorang komunikasi. Masuk USIM. Oh, terima kasih. Masuk USIM. Belajar, tak sebab belajar lagi. Baru perjumpaan mega, lepas orientasi, dengar. Sebenarnya tertarik dengan Yayasan Tunku Abdul Rahman tu yang Abang Syarul Faizi share. So, saya pergi Google. Saya tanya Profesor Google tau. Profesor Google. Dan tu banyak juga Datuk dengan Datin, prof semua. Saya tanya Profesor Google, saya buka apa dia Yayasan Tunku Abdul Rahman. So, saya download borang dia, saya isi. Sebab ada tamat tempoh dan dia punya flow untuk dapatkan Yayasan Tunku Abdul Rahman punya beasiswa bukan senang tahu adik-adik. Boleh panggil adik-adik ke? Walaupun saya bongsu kat sini. Saya tengok flow dia. Then actually saya termiss satu step. Yang mana rupa-rupanya baru saya tahu dia kena diinterview dan ditapis oleh NC sendiri untuk naik ke atas. Saya tak tahu. Dan dah tamat tempoh. Bukan tamat tempoh, lagi 1 hari je nak tutup dah. Ya Allah, Abang Syarul Faizi tak cerita pun yang tu. Flow dia tu saya cari sendiri. Tak jumpa. Elok kita turun Ustaz. Oh, Ustaz. Okey. Kalau hampa nak sembang, hampa sembang. Aduh, hai. Tak apa Ustaz, bagi chance. Dia satu-satunya bunga kat sini Ustaz. Walaupun nak turun late. lah ni kata. Walaupun late blower, still bunga kat sini ya. Jadi sebenarnya saya terlepas peluangnya. Saya tak dapat pun Yayasan Tunku Abdul Rahman. Saya terlepas peluang tersebut. Kemudian saya berjumpa dengan Abang Syarul Faizi. Saya tanya macam mana kan. Kemudian Abang Syarul Faizi boleh cakap apa? Awak saya tak ingat conversation waktu tu. Tapi awak peminjam apa? Saya kata saya PTPTN. Yalah, PTPTN lah. Betul lah saya PTPTN. Lepas tu Abang Syarul Faizi berkongsi. Dia kata dulu masa dia dapat first class grade, dia terima surat pada PTPTN yang menyatakan dia punya pinjaman. Abang Syarul Faizi separuh kan? Ada tahun pertama je kan ambil PTPTN, kemudian ditawarkan Waitar kan. Percaya ataupun tidak, keputusan beliau selepas menerima first class grade, datang surat daripada PTPTN mengatakan surat penawaran pengecualian pembayaran PTPTN. Saya teruja dengar. Ya Allah, meremang dengar, kagum. Jealousnya. Lepas tu saya pun macam, saya tak naklah curi ayat tapi macam berangan-angan tu adalah. Gitu. Jadinya kan, saya pun saya duk pergilah, saya tak tanya dengan senior-senior saya macam mana strategi untuk belajar sebab sesungguhnya saya punya keluarga, kakak-kakak saya juga berasal melanjutkan pengajian di IPTA. So saya tanya mereka strategi untuk belajar macam mana. Sebab kakak saya juga dekan tiap sem. Ada seorang lagi tu dekan tiap sem. Saya rasa macam, dia ada 2 mata, 1 hidung, 2 lubang, juga 1 mulut. Macam mana dia boleh terima kalau aku tak boleh terima? So saya tanya macam mana strategi nak belajar. Rupa-rupanya ada strategi nak belajar. Nak dapat first class grade tu, nak dapat dekan tiap sem tu ada strateginya, tahu tak? Sempat lagi kalau nak tanya akak kat FKP tingkat 3 je. Jadi belajarlah. Kita kena skor paling tinggi. Itu yang macam sebenarnya meragui juga kemampuan diri sendiri. Mampu ke aku ni? Ya Allah, dah lah istilah late blower. Nak cakap pasal late blower. Late bloomer. Okey, it's okay. Okey, buat macam biasa okey. Abang Syarul Faizi, campus Saja gurau-gurau. nanti. Kita minta Usim tolong cek balik. Penganugerahan itu. Aduh. Tak, saya bagi peluang nak cakap. Ni nak bagi motivasi ni. Orang macam saya pun boleh terima anugerah diraja. Bukan fantasi tapi realiti. Kalian pun boleh. Yang jauh lagi hebat dan mantap dari saya. Saya yakin tu. Lepas tu, saya mana dah tu cerita? Saya dah lupa dah ni. Oh, kakak saya. Saya pun belajar. Ya Allah, tuanku, saya dapat 3.67 satu semester. First semester 3.67. Saya seorang pula tu dekan komunikasi. Jangan sebut dakwah, akidah, kaunseling. Ramai. Tapi komunikasi saya seorang dapat dekan. Dia macam, dekan? Terkejut juga.
Lepas tu baru saya tanya, dekan sebenarnya daripada berapa? Oh rupanya 3.6. Baru saya tahu. Tapi satu yang saya tahu, untuk bermula mendapatkan PNGK yang tinggi semester kemudian, dia bermula daripada tapak SEM 1. SEM 1 tu saya teguhkan. Saya teguhkan tapak saya dengan saya belajar sungguh-sungguh. Saya tak skor B, saya mesti skor A bulat. Kalau dapat B minus tu kan saya dah, kenapa dapat B minus ni? Sebab aim saya nak first class grade sebab saya tak nak bayar PTPTN. Betul. Itu aim saya. Tapi saya tak pernah pun berangan-angan untuk menjadi salah seorang penerima anugerah diraja. Then masa SEM 1 saya dapat, dan kedua naiklah 3.7, naik 3.8, naik 3.9, naiklah sikit. Tapi ada strategi dia. Nak tahu? Pergi tapak, menapak naik tingkat 3 FKP, cari akak. Pegawai penyelidik sosial dekat kursi kepemimpinan Islam. Sebelum tu nak share satu ayat. Ada kawan, masa tu akak dah tahun 3, maaf ya akak ya. Akak dah tahun 3. Tapi time tu memang dekan tiap SEM lah. DL setiap SEM. Ada kawan tanya dekat, kepada kawan juga masa STAM dulu. Tak rapat sangat pun tapi kenalan lah. Syuhada tu memang pandai ke daripada dulu? Kawan boleh cakap, terdiam, tergamam, tak tahu nak jawab apa. Dia biasa je sebenarnya. Kau biar betul. Dia kenapa? Habis tu, dia macam, tiap SEM dapat dekan kot. Kau kata dia biasa je. Betul lah, dia biasa je. STAM jahit je pun. Kau. Tapi sebenarnya ada satu rahsia nak kongsi. Rahsia kalau dikongsi dah bukan rahsia. Macam mana Ustaz? Boleh kongsi ke tak boleh kongsi ni rahsia ni? Ikut suka hang. Ada rahsia. Aduh ya Allah. Tapi ada satu rahsia yang tak tahulah saya nak. Macam mana Ustaz? Rahsia saya nak kongsi tapi Tak apa. Boleh. Kita orang sedia. Kita orang boleh simpan rahsia. Kita orang boleh simpan simpan rahsia tau. Cakap sini habis sini, keluar dah tak ada lagi tau. Alamak, aduh. Lupa ada rakaman. Habislah bocor rahsia. Tak apalah. Tak apa. Demi adik-adik semua, saya rela berkongsi rahsia saya. Rahsia saya yang menjadikan saya dapat SEM dapat dekan tiap SEM. Sebenarnya. Ada yang nak teka tak? Ada mikrofon tu kanan kiri. Rahsia paling besar adalah hormat pensyarah, hormat guru kita, hormat murabbi kita. Walaupun kita dah besar dewasa, kita dah rasa kita boleh berdikari sendiri, berada di Universiti Sains Islam Malaysia, tapi hormat. Hormat kepada murabbi, dan yang paling penting, hormat mereka seperti mana, saya sambung ya. Seperti mana kalian hormat mak bapak kalian. Okey. Baik, kita pause dekat sekejap. Ustaz jealous? Bukan. Kalau saya dengan Syahrul, kalau moderator, kalau dalam rancangan TV dah naik macam ni maknanya tolong berhentilah. Oh, saya lupa nak kongsi. Saya pelajar komunikasi yang kalau dia bagi mikrofon tak boleh berhenti bercakap. Tapi kalau kita biasa kat Syahrul kan, kita mengacara TV tapi panel macam buat tak reti. Jadi kita pegang mic terus nak terus lah. Tak perasan. Okey Ustaz, saya letak. Sebab forum kita sejam bukan separuh hari. Jadi kita terpaksa kongsikan di part yang kedua lah. So terpaksa cari saya nanti. Saya tangkap satu perkara adalah hormat kepada pensyarah dan guru. Saya ingat satu perkara yang soal keberkatan ilmu ya. Apabila kita menghormati guru, maka ilmu itu akan berkat. Dan keberkatan itu diterjemahkan dalam keputusan peperiksaan dan soal perjalanan hidup dan sebagainya lah. Dan juga disebut soal mungkin juga adalah kesungguhan untuk mengelak daripada menanggung hutang. Ya, menanggung hutang PTPTN dan sebagainya, maka struggle-nya itu untuk mengelak daripada tersebutlah. Berbanding daripada saya adalah rakyat yang berjiwa merdeka, ya, yang tumpah setia saya dan sangat menekuni rukun negara, taat kepada raja dan pemerintah, dan saya memang belajar untuk kembali membayar PTPTN sebagai taat kepada negara saya. Gua sajalah. Baik, saya nak terus buka pada soalan. Kalau ada yang saya ingat lebih baik kalau anda bertanya dan kita cuba mengorek rahsia
dan juga inspirasi daripada tiga figura kita pada malam ini. Kalau ada, silakan. Nama Asma Hamizah binti Asma Hamizah binti Umar Zali daripada program Akidah dan Agama. Soalan saya, tahun berapa? Asma? Tahun 1. Tahun 1. Tahniah. Soalan saya bunyi macam ni. Adakah dengan kita aktif dalam persatuan, dalam bidang persatuan, salah satu halangan untuk kita dapat anugerah pelajaran diraja? Itu soalan saya. Baik, terima kasih Asma. Kita serahkan anugerah yang pertama. Okey, saya sebenarnya nak mengucapkan terima kasihlah kepada ustaz-ustaz dan ustazah kat depan. Terutamanya kepada Ustaz Muhammad Wan Fazrul ke atas jasa dan perjuangannya dalam memasukkan kos akidah di dalam USIM, dan saya sebagai wakil mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Ustaz kerana membawa idea kos akidah tu daripada fantasi kepada realiti lah. Terima kasih Ustaz. Jadi soalan saya, apakah dalam pemikiran Ustaz waktu tu dalam memimpin idea untuk menubuhkan kos ni? Itu saja. Assalamualaikum. Okay, kita tangguh ya. Baik, silakan Zaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Nur Asila binti Ghazali dari tahun 2 Pengajian Akidah dan Agama. Okey, soalan saya simple saja, nak tanya apa syarat-syarat untuk dapatkan anugerah diraja? Okey, itu saja. Okey, Asila. Asila tahun 2 Akidah. Okey, Asila nanti tuntut buku daripada Ustaz okey, nanti tag Facebook. Tuntut janji kan. Saya ingat 3 soalan boleh kita pecahkan. Mungkin Ustaz Wan Fazrul boleh sambut soalan daripada Zaidi. Kita utamakan orang yang tall, dark. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Ariri dan juga Zaidi yang bertanya. So yang pertama tadi Asma nanti kita bagi Ustaz Syahrul dengan Ustazah Syuhada lah jawab. Sebenarnya kalau saya nak kongsikan sejarah penubuhan program pengajian akidah dan agama adalah sebenarnya hasrat Tan Sri Syukur sendiri sebagai pengasas dan juga rektor KUIM yang pertama. Yang sepatutnya kalau kita tengok universiti-universiti Islam, asasnya adalah usuluddin, syariah dan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita ketika awal penubuhan dulu, kita ada dakwah dan pengurusan Islam. Tak ada FKP pun kalau nak tahu. Kita ada FDPI. Saya, Ustaz Mahzan dan juga batch awal Dr. Siti Nubailah. Kita dulu FDPI, Fakulti Dakwah dan Pengurusan Islam. Tapi sebab kita combine dengan program-program yang lain, komunikasi, kaunseling dan juga akidah, so kita mendapat cadangan nama iaitu Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Jadi kita sambung hasrat Tan Sri Syukur tu dan kita jelmakan dalam bentuk akidah dan agama, pengajian akidah dan agama. So masa tu kita banyaklah kita bawa ke perbincangan-perbincangan pakar, kita jemput profesor-profesor daripada UKM, UIA, UM untuk kita murnikan kertas penubuhan program pengajian akidah dan agama tu, sebab kita nampak pada hari ini tak cukup sebuah universiti Islam untuk hanya belajar secara melihat ke dalam sahaja. Al-Quran dan sunnahnya, syariahnya, ekonomi dan muamalatnya, tanpa mengambil kira keberadaan mereka-mereka yang dipanggil the others, iaitu penganut-penganut agama yang lain ni. Kalau saya boleh kongsi pengalaman masa berada di Oxford baru-baru ni, saya merasa tercabar dengan penyelidik-penyelidik yang ada di Center for Muslim Christian Studies yang saya ditempatkan tu. Mereka berjaya menguasai bahasa Arab dengan baik. Okay? Dan ada salah seorangnya yang sebenarnya dua orang yang boleh menguasai bahasa Melayu. Orang Inggeris yang boleh menguasai bahasa Melayu, bahasa Arab, Jerman, Perancis dan apatah lagi bahasa ibunda mereka, iaitu bahasa Inggeris. Okay? So 5 bahasa situ. Yang bagi saya rasa sangat tercabar sebab bila saya bercakap dengan Dr. Syabir Akhtar, ada salah seorang daripada penyidik di situ juga yang kebetulannya sebelum ni bertempat, dia ditempatkan di dia berkhidmat di UIA, di Jabatan Usuluddin
dan Perbandingan Agama di UIA, dan kami sempatlah berseluruh dalam bahasa Melayu. Tak sangka ada orang lain yang faham di situ kan. Dan bagi saya ini satu tamparan kepada kita orang Melayu Islam, Malaysia yang dah dilahirkan di Malaysia ni dalam suasana masyarakat yang pelbagai agama, pelbagai etnik, pelbagai budaya, tapi kita masih lagi menidakkan in a way dalam kalau tak secara direct tapi indirectnya tak berminat nak mengetahui siapakah jiran kita, siapakah klien kita, customer kita, orang yang berada di sebelah kereta kita kan, yang berurusan dengan kita di pejabat ke di mana-manalah kita berada. Satu bagi saya kesombongan. Dan di sini saya bukan nak minta semua untuk memenuhi fardu kifayah ini. Sebab tu kita tubuhkan program ini untuk falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. At least ada satu kaum, satu pihak, satu segolongan, segelintir yang mengambil cakna, ambil kisah siapakah mereka ini yang beragama Buddha, siapakah mereka ini yang beragama Hindu, apakah amalan mereka, anutan mereka. Dan juga kalau ada perbincangan-perbincangan yang berkisarkan interreligious. Contohnya baru ni kalimah Allah ya. Saya di Oxford sana setiap hari, boleh katakan setiap hari pendidik-pendidik sana masih tidak berpuas hati sehingga ke hari ini tentang keputusan mahkamah yang tidak membenarkan penggunaan kalimah Allah oleh pihak gereja. Dan benda ini yang bagi saya, kalau orang yang tidak mendalami isu ini, dia tidak akan nampak kenapa mahkamah dan juga pihak-pihak yang dirujuk, ya, antaranya profesor-profesor kita dan juga ahli akademik, ulama-ulama kita mengambil keputusan yang tidak memihak pihak gereja. Kan? Dan saya terpaksa menjadi wakil yang tak rasmi lah di sana daripada USIM, daripada Malaysia, untuk melembutkan, melunakkan hati mereka yang tidak bersetuju ni di sana kan. Setiap kali perbincangan mesti akan ditanya soalan yang sama berkenaan dengan toleransi antara agama. Tapi you don't give the Christian to use kalimah Allah. What's wrong with you Muslim? Sudah kan. Dia nak mulakan dengan apa? Dengan debat yang kritikal di situ kan, dan dengan mukanya yang yalah kan, marah kan, macam sangat tak puas hati. Tapi di situ yang bagi saya pelajar-pelajar kita perlu dididik untuk memahami isu dengan secara objektif, memahami sejarah, itu lebih penting, budaya. Kenapa benda ni berlaku, dan dalam acuan kita sebagai rakyat Malaysia Muslim yang lahir di sini, mengapa setengah isu perlu begini keputusannya, mengapa begini natijahnya. Dan ini yang kita didik. Dan bukan setakat Perbandingan Agama, kita juga mendidik pelajar-pelajar kita di program mengajar akidah dan agama, tasawufnya. Bukan isu tarikat yang hari ini dibangkitkan di utusan, saya rasa dah 2 minggu dah masuk ni. Dan kawan-kawan saya ramai yang dah tak senang duduk dah. Macam agak negatif. Kan? Memang negatif lah, bukan macam lah. Memang negatif. Sebab dia tak tanya pada ahlinya, Profesor Zakaria Stapa ada. Kan, di fakulti kita pun ada, Tan Sri Syukur sendiri ada, yang patut dirujuk sebenarnya. Tapi benda ni jadi permainan, disensasikan oleh media. Ditanya pula pada orang yang memang tak ada background dan memang anti kepada benda-benda yang tarikat tasawuf ni. Dan benda ni yang saya minta, perjuangan perlu diteruskan. Turas Islam kita yang kita warisi daripada salafus soleh, daripada zaman sahabat, tabi'in, itu perlu diteruskan. Tasawuf bukan baru. Kalau siapa yang belum tahu, adalah daripada pendidikan ihsan tu. Kalau syariat itu dibawa daripada al-Islam, daripada huraian al-Islam dalam hadis Jibril. Akidah itu dibawa daripada huraian al-iman daripada hadis Jibril. Al-ihsan itu yang menjadi tunjang kepada huraian tentang tasawuf. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kita merasa muraqabah, kita merasa Allah tu sentiasa bersama dengan kita. Gerun, gentar. Sedetik, walau sedetik untuk
berfikir tentang maksiat, apatah lagi nak mengerjakannya. Itu tasawuf, safa'ul qulub, mencuci hati. Jadi saya haraplah perjuangan ini dapat diteruskan oleh para pelajar untuk kita sebarkan kebaikan ni. Balik kampung, jernihkan pemahaman, jangan berkonflik. Minta maaf. Saya minta maaf, perlu pesan benda ni sebab kadang-kadang bila jadi ahli falsafah ni dia tak habis-habis nak berdebat dengan orang. Itu satu sumpahan kepada orang yang belajar falsafah. Dia nak berdebat dengan orang. Dia memang ahli jidal kan. Sebab tu yang keluar kitab-kitab daripada Imam Ghazali, Tahafutul Falasifah, keluar Iljamul Awan an Ilmil Kalam semua. Tu yang keluar tu apa ni, Imam Nawawi dengan Ibnu Salah pun haramkan ilmu mantik ni sebab tu. Sebab dia nak berjidal dengan orang tak habis-habis. So takallamun nas ala qadari uqulihim. Tengok orang. Tengok orang yang kita nak bercakap tu. Kalau setakat yang perlu, cakap setakat yang perlu. Kalau dia tak nak terima, kena guna autoriti lah. Tu yang kita minta Majlis Fatwa dan juga Jabatan Mufti untuk menjawab isu-isu ni. Okay, so itulah hasrat penubuhan kita untuk kita semarakkan turas Islam tu yang terisi dalam program pengajian akidah dan agama. Alhamdulillah. Okay. Saya nampak yang boleh kita belajar adalah di mana saja kita berada dan bekerja, kita harus menjadi pelopor dan perintis kepada perkara yang baik. Ya, kalau kita belajar mengajar di USIM, so kita kena fikirkan satu perkara yang boleh memberi impak yang baik kepada warganya. Kalau anda bekerja di bank, so anda mesti cetuskan suatu perkara yang boleh memberi manfaat kepada warganya. Dan itu yang boleh kita belajar pada malam ini, insya-Allah. Baik, saya ingat kita nak sambut soalan yang pertama tadi kan, soal apa tadi, persatuan. Dilema pelajar tahun 1 begitulah Ustaz. Maknanya nak menentukan hala tuju. Dia ada 3 perkara. Sama ada nak terus aktif dengan persatuan, yang kedua adalah nak tumpu sungguh-sungguh dengan akademik, yang ketiga tumpu nak cari jodoh. Sekarang saya pilih yang ketiga. Tapi bukan sekarang Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Okey. Yang pertamanya saya nak sentuh tentang anugerah pelajaran diraja itu sendiri. Okey, dan mungkin sedikit sebanyak menjawab persoalan yang bakal dijawab oleh Cik Syuhada sendiri. Okey, anugerah pelajaran diraja adik adalah satu anugerah yang very prestige. Anugerah yang sangat luar biasa. Ya, ditawarkan kepada mereka yang luar biasa. Bukan yang biasa-biasa. Anugerah yang luar biasa ini pastinya akan diberikan kepada orang yang luar biasa. Be different. Jadi adik-adik, bila mana kita ingin mendapatkan ataupun ingin dinobatkan sebagai penerima anugerah pelajaran diraja ini, kita mesti menjadi insan yang luar biasa, mahasiswa yang bukan biasa-biasa, tetapi yang luar biasa. Nak luar biasanya bukan sekadar kita meraih CGPA yang tertinggi. Sebab apa? Syarat untuk curi sekejap Okey, tak apa Okey, syarat untuk menjadi anugerah pelajaran diraja ini, penerima anugerah pelajaran diraja ini, Royal Award, adalah mereka yang excellent dalam pelajaran, dalam akademik, dan pada masa yang sama mereka mempunyai satu skill, soft skill, dan mereka aktif dalam berpersatuan. Subhanallah, tabarakallah. Dan kesilapan saya di awal-awal saya di USIM ini, macam saya katakan tadi, bila mana saya terlampau fokus kepada study, ya, kepada kelas, memang kita very excited. Bila mana kita dapat keputusan yang cemerlang di awal SEM itu, kita rasa macam semuanya adalah akademik. Kita kena fokus 100% pada pointer kita. Kita kejar betul-betul pada pointer kita. Dan kesilapan saya adalah saya terlupa bahawa persatuan itu memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Okey, bukan hanya untuk kita dapat anugerah pelajaran diraja saja, tetapi untuk kepentingan kita juga, untuk kebaikan kita juga. Adik-adik yang saya kasih sekalian, ini pengalaman saya. Okey, ada yang dekat sini pandai berenang tak? Tak pandai berenang, betul? Yang muslimin pandai berenang ke tidak? Berenang apa? Kuat apa? Okey, tak apa, jangan jawab. Okey, yang penting pandai berenang ala kampung Okey. Adik-adik, saya dulu sangat takut dengan air. Ini rahsia. Sangat takut untuk berenang, sangat takut dengan air. Tapi bila mana saya masuk ke USIM, saya cuba untuk mencabar diri sendiri ketakutan itu, dan akhirnya saya memilih koko renang. Bayangkan, tak pandai renang, takut dengan air, dan akhirnya pilih koko renang. Dan nak jadikan cerita adik-adik,
Ya, bila mana kita bermujahadah, kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri kita, insya-Allah kejayaan itu akan menyusul. Percayalah. Yang akhirnya bila mana ujian, ya, ujian untuk menentukan siapakah yang terbaik dalam kelas, ya, dalam kelas renang itu, siapa sangka adik-adik turun nama saya disebut, dipanggil yang maksudnya juara renang USIM sekian, Syahrul Faizi, pakai kopiah, pakai baju Raihan, pakai seluar selek biasa, turun bawah ambil hadiah. Adik-adik renang ni, kalau adik-adik tahu koko renang ni macam mana, memang gelak lah, seriously. Sebab saya malu, saya rasa macam okey, sebab ya, renang ni dia agak sensitif sikit lah bagi yang lelaki kan. Tapi nak katakan, bila mana kita bermujahadah dalam persatuan ke dalam koko atau sebagainya, kita bukan hanya manfaat kepada, bukan bagi kredit terhadap anugerah pelajaran untuk kita dapat anugerah pelajaran diraja itu sendiri, tetapi dia memberikan satu kelebihan dan kebaikan buat diri saya sendiri. Subhanallah, tabarakallah. Sebab itulah bila mana tahun 2 ataupun tahun 3 itu saya mendapat bimbingan secara terus daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Rusdan sebagai dekan. Ya, beliau assist saya. Beliau assist saya untuk join segala persatuan, dan pada masa yang sama adik-adik saya cuba untuk cabar diri saya dan akhirnya saya terpilih untuk mewakili Malaysia dalam bas belia Mabim. Ya, bas belia Mabim yang kedua, merantau 3 buah negara, Brunei, Malaysia dan juga Indonesia. Naik bas yang separuh abad usianya. Bayangkan merentasi 3 buah negara. Tayar pecah, apa lagi? Naik bukit kena turun, bayangkan, dengan tak selesa selama seminggu naik bas adik-adik. Tapi itu mencabar diri saya, sebab saya mahukan yang lebih. Dan itu apabila kita mempunyai sumbangan dalam kurikulum ataupun persatuan, itu akan menjadi satu bekalan untuk kita menerima anugerah pelajaran diraja. Sebab itulah saya katakan, akademik tak cukup untuk seorang itu bergelar penerima anugerah pelajaran diraja. For sure, saya boleh jamin anda dapat 4 flat every sem dan anda grad dengan CGPA 4 flat juga, tapi anda 0 dalam persatuan, memang tak ada. Useless. Seriously adik-adik, useless. Ya? Dan adik-adik nak keluar bekerja nanti memang tidak akan dipandang. Dan ini pengalaman saya di TV Al-Hijrah. Bos saya nampak okey, grade 3.94 CGPA. Kata dia maksudnya dia bagi tahu tu, saya tak pandang ni CGPA ni. Serius. Saya rasa macam hampa jugalah kan. Saya tak pandang CGPA ni. Kita orang tak guna CGPA ni. Adik-adik, ini realitinya. Bila mana dia lihat saya punya koko dan juga persatuan, di situlah yang menjadi timbang berat, ya, yang membantu saya. Jadi adik-adik, tidak ada alasan untuk adik-adik semua tidak berpersatuan. Tidak ada alasan untuk adik-adik join program. Kutiplah sebanyak mana pun. Cuma ada masalah. Masalah bila mana kita tak berdisiplin. Ya, bagus, saya tahu adik-adik ni ada yang pegang jawatan, ya, position dekat persatuan, betul tak? Tapi masalah pula bila mana kita terlampau obses dengan persatuan, dengan program, dia abaikan satu lagi akademik. Persatuan hebat ni, presiden di situ, yang di pertua sini, presiden persatuan dekat luar dan sebagainya, tetapi pointer dapat 2.8. Innalillah. Okey, maksudnya kalau adik ni macam tu pun tidak akan dapat dinobatkan sebagai penerima anugerah pelajaran diraja. Dan saya boleh katakan kedua-duanya saling memerlukan. Sebab itu saya katakan, kalau kita nak dapatkan anugerah ini, kita kena menjadi orang yang luar biasa. Dari sudut akademik maupun dari sudut persatuan. Jangan ada rasa malu, jangan ada rasa takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Dan jangan kita terlampau stagnan dengan apa yang kita ada. Ya, kalau kita nak pergi pasar beli ikan ni, kita apa strategi yang kita buat? Apa yang perlu kita bawa? Bakul. Ya? Kemudian apa list ikan-ikan nak beli, betul? Okay, and then selepas itu kita nak pergi ke jalan-jalan, nak pergi shopping mall pula. Takkan kita nak bawa ikan tu sekali? Takkan kita nak pakai baju yang buruk-buruk tu? Saya cabar adik-adik, berani ke tidak? Adik-adik akan balik, akan tukar dan bertindak yang lain. Sama juga adik-adik sekarang berada di universiti,
jangan ada mentaliti sekolah menengah lagi. Ini yang saya marah sangat ni. Okey, minta maaf Sebab apa? Ada di antara kita yang masih lagi stagnan dengan mentaliti sekolah menengah. Nak disuap, nak tunggu lecturer. Lecturer pun tunggu kita. Sepatutnya kita yang tunggu lecturer. Ya? Dan kita tidak mahu untuk mengambil berat tentang teknik-teknik pointer. Redha je lah dapat berapa ni. Sepatutnya kita kena ada strategi. Itulah ciri-ciri orang-orang yang mempunyai keazaman tinggi untuk mendapat anugerah pelajaran diraja. Adik-adik, saya simpulkan di sini, ya, maksudnya untuk bergelar penerima anugerah pelajaran diraja, buat apa yang saya lakukan. Maksudnya akademik kena power, persatuan juga kena join, imbangkan. Dan pada masa yang sama adik-adik, jangan lupa pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab walaupun kita hebat kedua-dua ini, tapi hubungan kita dengan Khalik teruk, Allah tak akan izinkan. Kalau Allah izinkan pun tidak ada keberkatan dekat situ. Ya, kena ada tiga-tiga. Akademik, kemudian persatuan kokoh, dan yang paling penting adalah spiritual kita kena mantap, baru terbaik. Okey, wallah alam. Okey, alhamdulillah. Saya ingat satu perkara yang cukup cantik diterangkan kepada kita. Maknanya di tahun pertama adalah kita membuat keputusan untuk menyeimbangkan, dan saya ingat kayu ukur paling kuat tadi adalah disiplin. Ya, kalau kita ada disiplin, insya-Allah semuanya boleh dibuat dengan rapi. Syuhada, soal syarat itu. Terima kasih pada Ustaz Hariri. Tapi saya nak ucap terima kasih juga pada Abang Faizi lah. Saya tak perlu jawab panjang sebab ulasan jawapan syarat untuk menjadi salah seorang penerima anugerah diraja dah diulas pun dengan Abang Syarul Faizi. Suka untuk saya petik lagi sekali. Rasa lega Syarul sentuh tadi. Lega. Suka saya petik ke ayat beliau sebentar tadi. Menyeimbangkan kedua-duanya di antara akademik dan juga persatuan. Ya betul. Kalau tak percaya boleh tanya gandingan saya penerima anugerah diraja lagi seorang ni, Encik Ikmal Hisham bin Kamaruddin sebelah Dr. Mahzan. Penerima anugerah diraja tahun 2014 sama dengan saya. Kalau nak tahu lagi lanjut kan, sebelum tu saya share lah. Menyeimbangkan kedua-duanya antara akademik dan persatuan. Saya dulu, first class 3.75. Betul? Kalau saya tak salah, kalau saya salah betulkan. Tapi 3.75 adalah dia punya permulaan lah, first class. Yang dipandang untuk dinobatkan, untuk dicalonkan sebagai salah seorang penerima anugerah diraja PNGK. Selain itu dipandang juga penglibatan dari segi persatuan. Dia pandang yang mana penglibatan tertinggi. International, national dan kebangsaan. National kebangsaan lah kan. Dia pandang yang mana. Dan saya yakin kenapa saya berada di kedua selepas Abang Ikmal ni, sebab dia punya penglibatan international adalah lebih banyak berbanding saya. Kami berdua sama-sama PNGK sama ni, 3.87. Betul Ikmal? 3.87 kami. Tapi penglibatan beliau, dengan penglibatan beliau yang lebih banyak di peringkat antarabangsa, hingga ke Qatar kalau saya tak salah. Hingga ke Qatar ya, penglibatan beliau, saya ni tak kat Indonesia je. Qatar beliau tu. Tapi beliau banyak ya. Jadi yang sebenarnya yang dapat saya kongsikan, simpulkan, keseimbangan antara kedua-duanya dan juga yang paling tinggi antara keduanya, baru kita akan dinobatkan dan dicalonkan sebagai penerima, tu baru calon lah ya, penerima anugerah diraja, syarat-syaratnya. Cuma sebenarnya saya nak ulas sikit lah apa yang Abang Syarul Faizi dah mention sebelum ni. Dia kata 3.9 PNGK dia punya majikan kata itu tak penting. Betul. Sebenarnya sedarlah adik-adik, apa yang diterapkan kepada kita selama ni iaitu soft skill tu penting, sangat penting. Daripada persatuan kita boleh gain soft skill kita. Daripada akademik, akhlak kita, soft skill kita boleh gain. Bermacam-macam pilihan soft skill yang ada tu, kuasailah selagi mana kalian punya masa untuk kuasai. Belajar untuk mantapkan jati diri, dah mantapkan soft skill yang ada, sebab kemahiran soft skill tersebut sangat berguna apabila kalian melangkah ke era kerjaya. PNGK tak berapa penting dah bila kerjaya. Semua sama rata. Yang penting soft skill. Macam lari kepada soalan, tapi yang penting seimbangkan akademik dan juga persatuan.
kutiplah permata-permata yang ada daripada murabi-murabi kalian selagi mana kalian sempat untuk kutip. Dan jaga hubungan dengan Allah. Hablum minallah wa hablum minannas. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Saya ingat mungkin banyak lagi perkara yang anda nak bertanya, tapi disebabkan waktu kita sebagainya dan tahun satu ni bas dah kan. Nanti kan tertinggal bas sebagainya kan. Saya ingat kita nak simpulkan sebagai akhirnya. Saya nak mulakan dengan syuhada Syahrul dan berakhir dengan Tuan Guru Ustaz Pendidikan Fazrul. Masing-masing berkongsi apa amalan yang dibuat semasa belajar ataupun rahsia. Saya ingat amalan yang boleh mereka turut sama buat, ya, ataupun mengambil kita kata inspirasi supaya sama-sama bukan anugerah pelajaran diraja yang hendak dituju kerana hanya 2 kerusi sahaja, tidak mampu 2,000 pelajar untuk pergi kepada 2 kerusi ini. Tetapi yang paling mustahak adalah masing-masing ada suatu semangat untuk berjaya dan biar suatu tahap, kalau sekarang 2014 maknanya grade 2019, mungkin begitu sampai usim pening nak cari pelajar FKP mana satu yang layak dapat anugerah pelajaran diraja sebab 3.98 semuanya. Dan international Qatar belaka. Jadi akhirnya pening, ya. Saya ingat sebegitu, bukan kerusinya adalah tetapi semangatnya itu. Syuhada dalam masa 3 ke 4 minit, silakan. Terima kasih Ustaz. 3 ke 4 minit memadai untuk saya jawab, insya-Allah. Rahsia. Kalau saya kongsi dah bukan rahsia, tapi tak apa. Rahsia yang baik dikongsi, insya-Allah bermanfaat. Amalan saya sepanjang saya mengaji dulu, 4 tahun yang lalu, yang saya selalu buat, di samping memang saya hormat, saya pandang pensyarah, saya pandang murabi, saya pandang guru, umpama saya pandang mak bapak saya. Hormat mereka. Hormat. Jangan pernah-pernah kalian mengguris hati mereka. Kalau sedar rasa guris hati mereka, minta maaflah. Kalau segan jumpa ramai-ramai, jumpalah personal, ketuk pintu bilik pensyarah. Minta maaf. Itu satu. Yang keduanya, amalan. Saya harap saya kongsi ni tak nampak macam riak ke apa ke. Tapi sebenarnya setiap kali exam, kalau saya ada 5 paper, setiap penghujung final tu kita exam 5 paper, saya akan bangun tahajud dan sembahyang hajat. Ya Allah Tuanku, study dah, tapi takut. Boleh jawab ke tak boleh jawab ni? Sembahyang hajat. Saya tak tinggal sembahyang hajat untuk setiap paper yang saya akan hadapi. Sem 1, 5 paper, 5 kalilah sembahyang hajat. Taklah 5 kali je, sebelum tu adalah istighfar lah, taubat lah, astagfirullahalazim. Tapi specifically, sembahyang hajat yang itu untuk paper yang ini, ahlak tasawuf. Esok, sembahyang hajat yang ini, untuk apa? Untuk BI3, gitu. Spesifik. Satu-satu. Hinggalah saya semester 7. Semester 8 nak present praktikal punya report pun, sembahyang hajat dulu sebab takut terbelit lidah. Even saya nak datang sini pun saya takut. Saya tak tahu apa yang nak dikongsikan dengan kalian. Saya rasa, ya Allah, jahilnya saya. Menangis, sembahyang hajat ke Allah. Ya Allah Tuanku, lancarkanlah lisan aku untuk aku berkongsi dengan adik-adik aku kat depan ni. Ya Allah. Sembahyang hajat. Itu amalan yang saya buat daripada dulu. Ada lagi satu sebenarnya. Nak kongsi tak? Sebenarnya dia berkait dengan yang sembahyang hajat tu, iaitu jaga hubungan dengan Allah. Hablum minallah wa hablum minannas. Dan ingat, sekiranya kalian berpegang dengan tali Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yakin dengan benda tu. Yakin dengan benda tu. Amalkanlah ikhlas. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini hebatnya komunikasi belajar di Universiti Islam. Boleh menyebut ayat Quran, hadis dan saya ingat satu perkara saya ingat dan alumni-alumni yang terlibat dalam bidang komunikasi, Syahrul juga mampu menterjemahkan penerbitan mereka dalam Islamic view. Ingat satu perkara yang baik dan begitulah yang anda perlu buat. Syahrul mungkin boleh berkongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Adik-adik yang saya kasih sekalian, mungkin ini bukanlah yang terakhir ya. Mungkin lepas ni insya-Allah kita boleh kongsikan lagi.
Okey, baik, antara amalan ataupun kebiasaan yang saya titik beratkan yang akhirnya diizinkan Allah Azza wa Jalla untuk saya bergelar sebagai penerima anugerah pelajaran diraja. Yang pertama sekali adik-adik, ketahuilah yang Nabi SAW pernah bersabda pada para sahabat dengan doa yang saya kira cukup masyhur. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya. Aminlah. Amin. Kerana Nabi SAW mendoakan para sahabat pada ketika itu, ya Allah, berkatilah umatku pada waktu paginya. Adik-adik yang saya kasih sekalian, kalau pagi adik-adik buat apa ya? Tidur. Kalau esok cuti agak-agaknya pagi bangun pukul apa ya? 8 atau 9. Okey, tak apa, adik-adik semua hebat. Ya, tapi adik-adik yang saya nak tekankan sini, antara amalan ataupun perkongsian yang saya boleh kongsikan adalah kita menghidupkan pagi itu. Sebab apa? Nabi SAW mendoakan dan kita ingin menjadi orang ataupun umatnya yang didoakan baginda SAW. Subhanallah. Sebab itulah bila mana kita menghidupkan pagi, saya harapkan adik-adik lepas subuh, solat subuh, jangan tidur lagi. Kita bukan ada show jangan tidur lagi tu. Jangan tidur lagi lepas waktu subuh. Kalau boleh. Didik, disiplinkan diri. Buatlah apa-apa. Kalau ngantuk sekalipun, buatlah apa-apa. Letaklah tongkat dekat mata kalau boleh lah. Didik hati kita untuk menghidupkan pagi itu. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa waktu pagi ini waktu yang terbaik. Ya, terbaik untuk kita menghafaz, untuk kita belajar. Pada waktu itulah, sebab waktu itu kita fresh adik-adik. Ya, waktu itu kita fresh dan badan kita boleh kita gunakan sebaik mungkin. Tapi bersyarat kita kena tidur awal. Barulah badan kita akan fresh. Kalau tidur pukul 4, pukul 5, memang tak fresh lah jawabnya. Okey, itu yang pertama adik-adik. Maksudnya menghidupkan pagi dengan amal ibadah, ya, dengan kita mengulang kaji insya-Allah. Dan yang kedua pula adik-adik, saya nak kongsikan secara ringkas. Ya, antara amalan yang saya lakukan, macam Syuhada katakan tadi, yes, hormati guru, berkati, supaya kita diberkati segala amalan dan juga ilmu kita. Ya, maksudnya biarlah orang nampak kita ni aircon ke mengampu ke, itu biarlah dia orang cakap, ya, kipas dan sebagainya. Tapi kita kena ingat bahawa setiap ilmu yang diajarkan kepada kita, bila mana kita mendapat redha daripada guru kita itu, insya-Allah ilmu itu akan lekat dalam minda kita, dalam hati kita adik-adik. Maka kita akan masuk exam insya-Allah, kita akan dipermudahkan segala urusan. Insya-Allah. Jadi adik-adik tolong sangat-sangat hormatilah mursyid anda, muallim anda, tolong sangat-sangat. Sebab saya lihat sekarang ni, saya tak nak adik-adik semua menganggap bahawa lecturer kita, ya, lecturer kita ini macam lecturer biasa-biasa je. Ingatlah bahawa setiap kejayaan kita ini, kalau bukan guru yang mengajar kita, kita tidak akan berjaya adik-adik. Ya, hormati guru. Dan yang ketiga pula, saya nak sentuh sikit tentang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sadaqallahu azim ila akhir ayat. Allah tak akan ubah diri kita, ya, nasib satu kaum itu, sehinggalah kaum itu sendiri yang mengubah nasib mereka. Adik-adik, kita nak ubah diri ni adik-adik, kita kena berani. Kita kena berani. Saya akan cuba apa sahaja yang ada di USIM ini. Itulah amalan saya. Berani berubah, ciptalah sejarah. Wallahu alam. Okey, alhamdulillah Ustaz Fazrul yang memulakan dan perlu menutupnya. Sila Ustaz. Terima kasih banyak kepada Ustaz Riri dan rakan-rakan panelis. Saya rasa kalau amalan ni, diri yang kerdil ni, rasa tak ada apa nak kongsi. Boleh rujuk kitab-kitab muktabar. Boleh rujuk kitab-kitab salafus soleh. Contohnya Kitabul Ilmi, karangan Imam Bukhari sendiri. Apa yang diceritakan tentang adab ilmu tu. Apa yang diceritakan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Boleh dikongsi juga kitab-kitab seperti karangan Zarnuji, Pelita Penuntut, Ta'lim Muta'allim. Situ banyak tips. Okay? Imam Ghazali pun ada tulis dalam bab pertama dalam Ihya-nya, Kitabul Ilm tu.
sangat syarat dengan nasihat-nasihat, tips-tips. Imam Nawawi sendiri, dalam majmuknya, di bahagian akhirnya diceritakan kitabul ilmi, adabul alim muta'alim, mufti mustafti, diceritakan di situ. Dan saya cadangkan semua rujuk kitab-kitab muktabar ni, dan koreklah tips daripada a'immah muktabar kita ni. Mereka adalah permata galian yang sangat berharga, yang kalau kita tak rujuk, siapa lagi nak rujuk? Para orientalis rujuk mereka ni. Para orientalis yang bukan Islam rujuk mereka ini, sehingga mereka boleh menguasai bahasa Arab, pengajian Islam, kitab-kitab kita. Jadi kenapa lepaskan permata berharga kepada mereka? Cuma satu je yang saya minta kepada semua yang hadir dan juga yang mengikuti rakaman ni, peganglah kata-kata hukama yang mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama di situ ditafsirkan dengan laisal ilmu bikasratir riwayah. Bukanlah ilmu itu dengan menghafal banyak riwayat. Hadisnya, asarnya, notanya, muzakiratnya. Sampai zaman saya mengajar dulu, ada salah seorang pelajar, dia ni memang wallahu alam nasib dia kot. Memang 3 pointer ke atas. Dan bila saya cuba selidik, dia mengaku bahawa dia tak pernah rujuk kitab. Dia hanya berpandukan kepada nota. Tapi mungkin itulah kata Allah nak bagi yahdi may yasha ayudhillu may yasha. Rezeki dia walaupun tak rujuk kitab, tapi rujuk nota saja, muzakirat. Saya dah lupa nama dia, Muslimat. Dia kata tak pernah ustaz ni ustaz cerita kata kena rujuk kitab Turah. Rujuk kitab ni baru saya nak baca kitab, dia kata. Dah tahun akhir masa tu. Ni yang mustasyrikin lah. Subjek yang saya tubuhkan di USIM ni, mauqiful mustasyrikin minal Islam. Persepsi orientalis terhadap Islam ni. So dia mengaku, dia kata, dia baru tersedar dengan ustaz kata kena buka kitab ni, baru dia teringin nak beli kitab, nak buka kitab. Sebelum ni hanya refer kepada muzakirat. Tapi itu saya kata dia laisal ilmu bikasrati riwayah wa innamal ilmu al-khasyah. Kita nakkan buah daripada ilmu tu, iaitu kita takut pada Allah yang pertamanya. Kita takut pada kebenaran. Itu yang penting. Bukannya memang kita nak mencapai cita-cita untuk menjadi calon untuk anugerah pelajar diraja ni. Jangan kata saya nak matikan cita-cita hadirin dan hadirat dan penonton yang mengikuti rancangan kita ni, forum kita ni. Saya tak matikan, cuma al-hukmu yaduru ala al-musamma wala ala al-ism. Macam tadi Ustaz Ari pun cakap, mustahil 2,000 orang akan dapat jadi penerima anugerah diraja tu. Tapi kita kejar al-musamma. Kenapa dinamakan anugerah diraja tu? Kerana isinya, maksudnya, awak adalah terbaik dalam kalangan yang terbaik. Kita nak kejar yang tu. Jadi biar fastabiqul khairat tu berlaku. Semua ni terbaik. Sehingga memeningkan, merunsingkan kepala mesyuarat senat nanti ni. Siapa sebenarnya yang layak ni? Semua 4 flat, semuanya international level. Boleh cakap 5 bahasa. Berdebat sana sini, aktif dengan sosialnya, dengan kemasyarakatan, bantu anak yatim, orang asli berdakwah, macam-macam. Kita nak ke arah tu. Tapi ukur baju badan sendiri. Jangan terlalu ambisius sangat. Situ yang bagi saya, kenali diri anda. Kun anta. Tu. Sekarang ni tengah hot ni kan, kun anta. Kena faham maksud dia tu. Kun anta. Kalau perempuan kun anti, jangan anta juga. Bahaya tu. Okey, itu saja kok Ustaz Ari. Terima kasih. Saya ingat satu khulasah yang begitu baik yang kita dapat mengambil manfaat. Inilah kalau kita hadir program-program begini yang kita dapat share, kongsi dan tidak ada di dalam forum-forum yang lain. Dan saya merasakan bahawa wacana ini adalah wacana yang cukup dekat. Kerana kerusi yang anda duduk di kelas itu kerusi yang mereka duduk juga. Pensyarah yang mengajar anda juga adalah pensyarah yang mengajar mereka juga. Tetapi kenapa nasib yang berbeza? Itu yang perlu kita muhasabah dan kita perlu tingkatkan insya-Allah. Saya ingat kita beri tepukan kepada ketiga-tiga, Ustaz Wan Fazrul, Ustaz Syarul Faizi dan Syuhada yang banyak berkongsi dengan kita pada hari ini. Dan saya difahamkan selepas ini kita akan bergerak ke Fakulti Ekonomi Muamalat, bukan lepas pada ni lah, mana after exam ke wacana ini akan dianjurkan pula di Fakulti Ekonomi dan Muamalat.
Dan selalunya di dalam wacana alumni USIM ini, saya akan titipkan pesanan akhir supaya anda dapat sesuatu di dalam program ini. Dan saya ingin berkongsi dengan anda. Jika memang benar USIM itu istimewa, dari sini mesti muncul pemimpin dan teknokrat yang berjaya. USIM adalah saksi mata ribuan mahasiswa sukses dari lembahnya. Ada yang menjadi tokoh agama, ada yang sedang siap sedia menjadi pemimpin negara. Pendidikan memang banyak memberi kesempatan, tetapi pendidikan bukan automatik lahirkan kepimpinan. Pemimpin tidak lahir dengan segunung ijazah, tetapi melalui kerja keras yang terus diasah. Jangan hanya berbangga dengan ijazah yang dipegang, tetapi budi dan akhlak semakin renggang. Jangan hanya sekolah tinggi-tinggi hanya untuk bangga diri. Bagaimana untuk mengubah dunia kalau waktu muda seumpama monyet sedang hangat bercinta? USIM tetap di sini, tidak berubah ke mana ke sini, tetapi anda yang menentukan nasib diri. Allah mencipta segalanya sempurna, namun bagaimana kita menyempurna ataupun mempersia. Sebagai akhirnya buat anda semua adinda mahasiswa, dari saya, selamat maju jaya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.